Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelas kafah hari ini bersama dengan Ustazah Syahirah dalam mata pelajaran Sirah tahun 3. InsyaAllah murid-murid, hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita iaitu pelajaran 3 Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum ni kita dah belajar murid-murid beberapa mukjizat Nabi. Ustazah senaraikan di sini. Okey, yang pertama contohnya Al-Quranul Karim, peristiwa Isra' dan Mi'raj, keluar air dari celah jari Nabi, melambatkan matahari terbenam dan bulan terbelah dua. Okey, jadi hari ini kita akan belajar satu mukjizat Nabi, iaitu mukjizat Al-Quranul Karim. Okey, murid-murid, jom kita kenal dulu ciri-ciri Al-Quran. Apakah ciri-ciri yang ada di dalam Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat kepada Nabi Muhammad. Al-Quran kekal sehingga ke hari kiamat. Al-Quran tidak akan terhapus sehingga ke hari kiamat. Al-Quran diturunkan di Mekah pada 17 Ramadan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Peristiwa ini Ustazah sudah ceritakan pada pembelajaran yang pertama dahulu. Kalau murid-murid belum ingat lagi, cuba tengok pembelajaran yang Ustazah dah ajar sebelum ni. Okey, Al-Quran juga diturunkan dalam bahasa Arab. Dan membaca Al-Quran adalah satu ibadah dan diberi ganjaran pahala di dunia dan di akhirat. Siapa-siapa yang selalu baca Al-Quran akan mendapat pahala, dan yang paling penting, Al-Quran akan menjadi syafaat kepada orang yang selalu membacanya. Peringkat penurunan Al-Quran. Okey, peringkat pertama. Al-Quran diturunkan punya dua peringkat lah. Okey, peringkat pertama kita tengok dulu. Diturunkan. Okey, Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Dalam surah Al-Qadr ada disebut tentang penurunan Al-Quran pada malam ini, iaitu malam Lailatul Qadar. Seterusnya, peringkat yang kedua. Al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah dengan perantaraan malaikat Jibril secara berperingkat selama 23 tahun. Okey, jadi Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Okey, jadi berapa tahun? 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Okey, jadi murid-murid, selepas Nabi berhijrah ke Madinah, Al-Quran diturunkan di Madinah. Hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat. Apakah hikmah Allah menurunkan Al-Quran secara berperingkat ataupun secara beransur-ansur? Yang pertama, untuk menanamkan akidah dengan sempurna. Akidah siapa? Akidah Nabi, akidah umat Nabi. Okey, Rasulullah kita tahu beliau telah menghadapi banyak penentangan sepanjang menjalankan tugas sebagai Rasul. Justru dengan penurunan Al-Quran dari semasa ke semasa dapat memberi baginda semangat dan ketetapan hati dalam akidah untuk menyampaikan dakwahnya.
Yang kedua, untuk mengiringi peristiwa dari masa ke masa. Al-Quran ia diturunkan sebagai respon kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat pada zaman dahulu. Contoh, peristiwa apa? Okey, pada suatu hari ada orang Arab bertanya kepada Rasulullah tentang hukum meminum arak. Jadi, pada peringkat pertama, Rasulullah telah bertanya, meminta pertolongan daripada Allah untuk menjawab. Jadi Allah menjawab pertanyaan tersebut dengan menurunkan ayat Al-Quran dengan mengatakan bahawa minum arak adalah dosa besar. Masa tu belum lagi Allah mengharamkan peminuman arak. Okey, jadi pada peringkat yang kedua pula, Rasulullah mendapat wahyu yang mengatakan Allah memberitahu jangan mendirikan solat dalam keadaan mabuk. Itu peringkat yang kedua. Dan peringkat yang ketiga, barulah Allah mengharamkan arak secara qat'i, secara tetap. Jadi sampai hari ini hukum arak adalah haram. Okey. Nombor 3. Untuk membuktikan mukjizat Al-Quran. Al-Quran menjadi kitab suci yang tidak pernah habis dalam menyelesaikan masalah kehidupan manusia. Tidak kira pada zaman dahulu ke ataupun pada zaman sekarang. Dan yang keempat, untuk membuktikan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran ini datangnya daripada Allah dan bukan rekaan Nabi Muhammad. Jika Al-Quran ini adalah rekaan baginda, sudah tentu baginda menerbitkan sebuah Al-Quran yang sudah lengkap. Sebagaimana pengarang-pengarang buku pada zaman sekarang, betul tak? Dengan cara penurunan Al-Quran secara berperingkat ini, ianya menjadi dalil yang mematahkan dakwaan orang-orang kafir yang mengatakan Al-Quran ini rekaan Nabi. Pengajaran. Okey, apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada mukjizat Al-Quran ini? Yang pertama, membaca Al-Quran adalah satu ibadah kepada umat Islam dan membacanya mendapat pahala yang besar. Yang kedua, mengamalkan bacaan Al-Quran boleh memelihara peribadi umat Islam. Alhamdulillah, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih murid-murid kerana mengikuti pembelajaran pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembelajaran pada masa yang akan datang. Assalamualaikum.